Yang Muhammad Rasa. Terima kasih Datuk Yang Bertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang ini. Saya juga terpanggil untuk membahaskan rang undang-undang pengurusan strata 2012 kerana ramai rakyat di kawasan saya juga menduduki di rumah-rumah pangsa, khususnya rumah-rumah pangsa berkos rendah. Walaupun saya bersetuju dengan kebanyakan ahli-ahli Dewan yang berhormat mengatakan bahawa rang undang-undang ini cukup komprehensif dan sesuatu yang dialu-alukan. Memang dari segi tata caranya, dari segi prosedurnya, dari segi definasi tanggungjawab pengurusan perbadanan, tanggungjawab tugas dan sebagainya, bagaimana AGM dilaksanakan, bagaimana MC ditubuhkan, itu semua cukup komprehensif. Saya tidak menafikan fakta tersebut. Namun saya rasa pembentangan rang undang-undang ini masih tidak dapat menyelesaikan masalah asas ataupun fundamental problem yang dihadapi oleh kebanyakan rumah-rumah pangsa, khususnya rumah-rumah pangsa kos rendah, yang telah pun diutarakan tadi oleh Yang Berhormat Kota Raja dan juga disambut dengan oleh Yang Berhormat Pandan, yang mengatakan pelbagai masalah yang timbul di rumah-rumah kos rendah ini. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun tata cara itu ada, tetapi masalah kepada kebanyakan rumah-rumah pangsa kos rendah ini ialah penubuhan MC tersebut, penubuhan perbadanan pengurusan tersebut. Kerana kebanyakan penghuni-penghuni di sini, yang pertamanya mereka daripada pendapatan rendah, dari segi masanya, kebanyakannya tidak dapat komit kepada masa untuk menguruskan perbadanan ini. Dan saya mengikut pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi cuba mempengerusikan beberapa mesyuarat agung tahunan untuk menubuhkan MC di rumah-rumah pangsa kos rendah. Nak dapatkan orang secara sukarela untuk menganggotai perbadanan ini cukup susah. Nak minta mereka nak adakan mesyuarat agung tahunan cukup susah. Quorum tak dapat dicapai. Berkali-kali mesyuarat tak dapat dicapai. Kita maklum masalah ini bukannya saja kepada rumah-rumah pangsa, kepada perbadanan. Kadang-kadang parti politik cawangan nak adakan AGM pun susah. Apatah lagi ini adalah pengundi-pengundi di rumah-rumah kos rendah. Jadi untuk mengadakan AGM itu, menubuhkan perbadanan itu cukup susah. Jadi saya rasa adalah sudah tiba masanya pihak KPKT cuba think out of the box. Kita cuba mencari pendekatan lain. Walaupun kita tidak menafikan bahawa hak penghuni untuk menubuhkan MC ataupun penghuni ataupun penduduk tersebut, pemilik rumah tersebut untuk menguruskan hartanah mereka. Tetapi saya rasa ada keadaan terutamanya di rumah-rumah kos rendah seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pandan tadi, contohnya lift, penyelenggaraan lift. Memang tak dapat. Kalau kita tidak ada satu mekanisme lain untuk menguruskan bangunan-bangunan ini, kita biarkan balik kepada penduduk ataupun penghuni menguruskan bangunan mereka, akhirnya masalah itu akan timbul juga. Akhirnya masalah itu tidak dapat diselesaikan juga. Masalah itu tetap ada. Kerana masalah ini bagi saya adalah masalah praktikal, masalah kehidupan setiap hari. Kalau lift sudah rosak, MC tak ada ataupun MC tak ada duit, bagaimana nak menyelenggarakan? Nak minta bantuan daripada PBT, nak minta bantuan daripada kerajaan, kebanyakan PBT ataupun kerajaan negeri cakap tak ada peruntukan. Ini bukan bidang kuasa kita. Bagaimana kita nak menyelenggara? Bagaimana kita nak membaiki? Jadi saya rasa tiba masanya kita cuba mencari satu pendekatan lain. Saya mencadangkan supaya satu option diberikan kepada penduduk-penduduk di rumah pangsa ini, terutamanya rumah-rumah kos rendah, khususnya rumah kos rendah yang mungkin harganya di bawah 150,000. Saya rasa sudah tiba masanya supaya KPKT ataupun rang undang-undang ini memperuntukkan satu kuasa kepada BBT untuk menubuhkan satu perbadanan pengurusan bangunan yang menguruskan bangunan-bangunan rumah-rumah kos rendah ini di kawasan BBT-nya. Kerana saya rasa ini lebih praktikal. Kalau ini dapat dilaksanakan ataupun diuruskan oleh PBT. Kerana PBT ada kuasa untuk mengutip cukai taksilan. Mungkin dari segi charge tersebut boleh diserapkan dalam cukai taksilan ataupun cukai pintu, dan PBT menjalankan tanggungjawab itu bagi pihak perbadanan bangunan tersebut supaya basic services yang diperlukan oleh penduduk dapat diberikan kepada mereka secara berkala, secara berterusan. Apa itu basic services? Saya rasa yang dipertua. Saya memang setuju dengan cadangan Yang Berhormat Pasar. Ya. Kerana kalau kita sebagai ahli parlimen selalunya dikena memberi bantuan kepada rumah pangsa seperti ini. Saya rasa apa yang dikatakan ada memang benar.
penduduk-penduduk di situ tak mampu untuk menguruskan properti mereka, dan mereka juga tak ada masa, tak ada kepimpinan, dan selalunya kepimpinan ini diragui oleh penduduk yang lain. Upamanya di Green Garden di Pulau Pinang, sehingga ahli kadun, ahli Dewan Undangan masuk untuk memimpin jawatan kuasanya, barulah masalah ini disettle, kerana mereka ada kepercayaan kepada pemimpin yang di dalam itu. Jadi saya bersetuju, dia mesti tidak sama, cara untuk mengurusnya mesti tidak sama. Dia mesti, untuk pengalaman saya rasa mesti ada pihak kerajaan untuk bersama-sama dengan penduduk di sana, barulah pengurusan boleh dijalankan dengan lancar. Jadi saya harap menteri dapat fikir atau terima cadangan YB Rasa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bertajam. Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bukit Bertajam. Kerana soal kepimpinan itu, kadang-kadang dalam komuniti di masyarakat rumah bangsa ini, kadang-kadang kalau seseorang, satu kumpulan yang dipilih itu tidak mendapat penghormatan ataupun tidak mendapat respect daripada pengundi-pengundi lain, maka perbadanan itu cukup susah untuk menjalankan tanggungjawabnya. Kerana dalam mentaliti masyarakat kita, mereka lebih menghormati kepada pihak berkuasa, mungkin lebih mendengar perintah daripada pihak berkuasa daripada jiran mereka. Kalau saya rasa kalau tidak ada satu pihak berkuasa yang menjalankan tanggungjawab itu, mungkin masalah ketegangan antara penghuni lebih teruk. Dan saya rasa ini berlaku di banyak kawasan. Di kawasan saya juga ada masalah pergaduhan kerana kutip duit. Dia tak bagi. Dia kata saya sudah bagi duit tetapi tidak menjalankan apa yang sepatutnya. Jadi masalah timbul setiap kali. Dan saya rasa adalah tiba masanya kita melihat bahawa adakah pihak berkuasa ini ataupun BBT ini diberikan tanggungjawab itu dan charge itu diserapkan dalam cukai taksiran ataupun cukai pintu. Kuala Langat. Apa? Terima kasih Datuk. Lama tak bercakap. Ya, betul kerana ketuk betul. Nak pun nak dirosak. Nak bu dalam statement handset kehadiran. Datuk Speaker, Rasa, terima kasih. Sepengalaman saya lah sebagai pengurusi penduduk di Desa Pandan selama hampir 9 tahun. Perbadanan ini diwujudkan atas untuk melengkapkan landscape pembangunan sekitar kawasan itu. Dan apabila kita bicara soal perbadanan, dia memungkinkan satu kos untuk penyelarahan termasuk pembayaran pengurusan dan juga kaki tangan serta timpanan dana itu sendiri yang agak mendedahkan kepada anasir-anasir tidak selamat. Sekiranya PBT itu diambil alih secara total, saya cukup yakin dan percaya simpanan itu akan bersikap lebih konsisten, lebih baik, lebih terjamin dan tidak akan berlaku kurang sedikit daripada ketirisan yang kita takuti kalau sekiranya berlaku begitu. Jadi sepengalaman saya 9 tahun itulah saya bersekongkong dengan Rasa mengatakan bahawa alangkah moleknya kalau ianya diserahkan secara total pada PBT, selain daripada kita hendak memperkasakan perbadanan. Sebab pengakhir kepada perbadanan ini ialah kosnya yang akan ditanggung oleh penduduk itu sendiri. Dan bila mana berlakunya komplain ataupun aduan, kebanyakan tidak efisien mengikut keadaan kerana pentadbiran tidak mencerminkan efisiensinya berlaku dalam kawasan itu sendiri. Jadi saya Rasa bahawa pandangan itu perlu diambil kira daripada aspek kejituan dan juga keselamatan dalam konsep masa depan kawasan itu sendiri. Dan apa pandangan Rasa kalau sekiranya perbadanan tidak perlu diwujudkan langsung dan diberikan terus kepada PBT ataupun kawasan daerah yang menguasai kawasan masing-masing. Dan ini dapat menjamin kos dan juga belanjawan serta tanggungjawab yang dilantik daripada kalangan mereka yang kita tak tahu credibility mereka dan tahap kepimpinan mereka. Saya rasa Arau pun sokong dengan saya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Kuala Langat. Saya bersehaluan dengan Kuala Langat, bukan bersekongkol. Saya seperti yang saya katakan, saya rasa option itu atau mungkin boleh diberikan kepada rumah bangsa yang berkos tinggi.
Kerana mungkin di kalangan rumah berkos tinggi ada orang di kalangan mereka yang ada kemampuan, tetapi rumah kos rendah, umpamanya kita mengambil satu threshold di bawah 150,000, saya rasa saya sokong cadangan apa yang dibawa oleh Kuala Langat, kita bagi terus kepada PBT untuk menguruskan. Dan PBT di setiap PBT, bukannya seluruh negara terbabit. Kerana rumah-rumah pangsa ini, mungkin ada negeri-negeri yang tak ada rumah pangsa pun. Bukannya semua bandar ataupun semua PBT ada. Cuma saya rasa di bandar-bandar besar ataupun bandar-bandar sekunder yang ada banyak rumah-rumah pangsa ini, dan sudah tiba masanya perbadanan itu ditubuhkan oleh PBT. Kerana bagi saya basic services itu cukup penting. Lift kepada rumah pangsa yang lebih 5 tingkat, kebersihan, lampu kaki 5, benda-benda itu tak dapat diselesaikan. Ada rumah pangsa lampu kaki 5 tak ada, kecurian tak ada, selalu berlaku, anak tangga selalu tidak dapat dijamin keselamatannya. Ini berlaku di kebanyakan Rasah. Sikit Rasah, mohon pandangan Rasah, terutama sekali apabila membahaskan mengenai isu rumah pangsa rendah. Rasah, isu yang Rasah timbulkan mengenai kepakaran ataupun kepimpinan, mereka kelayakan dan sebagainya itu, saya pernah mengenali satu kes yang mana di satu rumah pangsa kos rendah, nama dia Mutiara Perdana di Bayan Lepas. Isu yang timbul ialah, sehingga kan wujud satu keadaan pemaju ni menggunakan kesempatan, ya, dia ada kelebihan yang berbeza daripada orang pangsa puri rendah ni. Dia sponsor pula orang, dia pula monopoli sehingga kan kerana dia nak rumah pangsa dia tu digunakan sebagai tempat hostel. Di kawasan zon bebas ni ada, kadang dia nak tempat tu, dia dapat untung banyak lah. Ketika dia buat bangunan tu, dia dah decide lah berapa unit untuk nak guna untuk asrama penduduk pekerja-pekerja asing, sehingga ini akan memudaratkan tempat itu. Sehinggalah wujud satu perkara yang saya rasa pada mulanya kecil. Penduduk di situ kebanyakan orang Islam, dia tak naklah tempat tu jadi tempat maksiat dan sebagainya. Jadi penduduk kata dia tak suka benda tu, tetapi penduduk kalah dalam persatuan, pemilihan. Jadi sehingga timbul perkara-perkara yang lebih meruncingkan. Jadi saya rasa aspek rumah pangsa kos rendah ini memerlukan perhatian yang berbeza daripada rumah pangsa yang mewah. Saya rasa itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya setuju. Kerana saya rasa kita tak boleh bagi ruang kepada mana-mana pihak yang berkepentingan, baik pihak bermaju ataupun pihak politik dan sebagainya, untuk mengambil kesempatan. Kerana kemungkinan besar di rumah-rumah pangsa kos rendah ini ada yang tak mampu atau tak ada kelayak ataupun tak mampu untuk menubuhkan MC, maka ada pihak-pihak yang akan mengambil kesempatan untuk menguasai perbadanan itu, memilih proksi mereka supaya menjaga kepentingan mereka. Jadi saya rasa cadangan yang telah disokong oleh beberapa rakan saya, termasuk juga rakan daripada pihak kerajaan, saya harap dapat diberikan penekanan ataupun diambil pertimbangan oleh pihak KPKT supaya kita dapat merangka satu kaedah yang lebih berkesan untuk menguruskan rumah-rumah pangsa kita, khususnya rumah-rumah pangsa kos rendah. Perkara yang kedua, Yang besar. Minta boleh. Ya. Terima kasih. Saya tertarik juga dengan dua-dua ucapan daripada Muhammad Rasa dan juga Balik Pulau. Saya juga di negeri saya, tempat kawasan saya tak ada rumah pangsa. Murah tak ada. Sebab kita semua duduk rumah semua selesa. Tak perlu naik atas awan sana. Tetapi di Kuala Lumpur saya mendapat harap diamlah. Saya didekati, hampir didatangi oleh beberapa warga kota yang mendiami kawasan rumah-rumah murah, di mana warga asing menguasai tempat-tempat berkenaan, dan mereka telah berkali-kali meminta pertolongan daripada pihak berkuasa tempatan, Bandaraya Kuala Lumpur sekalipun, tetapi tindakannya tidak ada. Jadi kalau Yang Berhormat ada yang disebutkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau tadi dan disambut oleh Yang Berhormat Rasa, saya meminta, saya bersama-sama mereka Yang Berhormat Menteri Perumahan, kerana ini adalah isu besar, isu di lapangan, isu yang nyata ada dialami oleh masyarakat kita, khasnya mereka yang menduduki rumah-rumah murah. Jadi Muhammad Rasa, saya rasa tak perlu excuse yourself, give yourself the best in your argument today. Thank you. Dengan izin. Ya, terima kasih atas sokongan Yang Berhormat pada besar.
Dan saya haraplah Yang Berhormat Menteri ini mengambil iktibar, mengambil pertimbangan, kerana saya rasa kita bersama-sama. Ini bukan soal politik. Ini soal practicality. Ini soal pengurusan untuk penduduk. Dan kalau kita tak dapat menyelesaikan masalah ini, saya rasa ini adalah masalah harian, kehidupan harian, terutamanya di ibu kota, di bandar-bandar. Tiap-tiap hari ada masalah ini. Saya rasa kita sudah penat untuk menguruskan kadang-kadang ketegangan antara penduduk. Kadang-kadang kita nak mengambil pihak di mana? Pihak pengurusan pengundi, pihak penduduk pengundi, kadang-kadang dua-dua belah pihak. Apabila wakil rakyat diminta untuk bercampur tangan, kadang-kadang kita tak tahu bagaimana untuk menguruskan. Pihak pengurusan kata dia tak bayar, apa you nak saya buat? Penduduk pula kata saya bayar, dia tak buat kerja. Jadi kadang-kadang kita serba salah. Dan saya rasa sudah tiba masanya kalau pihak berkuasa mengambil alih tanggungjawab itu, mungkin dia dapat. Walaupun saya tak boleh kata bahawa garanti tak ada masalah, tetapi sekurang-kurangnya saya rasa masalah itu dapat dikurangkan. Perkara yang kedua, Dato' betul saya dah bahaskan dalam rang undang-undang ini. Seksyen 35 mendapatkan jumlah wang melalui penahanan atas harta alih. Saya melihat kepada Seksyen 35 kurungan 4 yang berbunyi, seseorang yang melaksanakan waran itu, kurungan A, boleh pada waktu siang masuk dengan cara kekerasan ke dalam mana-mana rumah atau bangunan atau mana-mana bahagian rumah atau bangunan itu bagi maksud melaksanakan waran itu. Saya rasa Crossa ini memberikan satu interpretasi yang agak bahaya, menggunakan kekerasan untuk masuk bangunan itu. Walaupun saya faham apa objektif Crossa ini ialah untuk memberikan kuasa kepada pihak perbadanan ataupun MC untuk mendapatkan bayaran, ataupun kalau mereka tak bayar, ada yang ingkar, ada yang degil, tak mau bayar, kita sita barangan mereka. Tetapi saya rasa kalau ini dijalankan ataupun diambil kesempatan oleh pihak-pihak pengurusan bangunan, maka mungkin ada ketegangan akan berlaku. Ini tidak menjamin bahawa orang-orang yang menjalankan tanggungjawab itu tidak gunakan kuasa. Kerana kuasa diberikan kepada mereka begitu luas, menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan bagaimana? Sama ada nak pukul orang ke, nak pecahkan pintu ke. Saya rasa ini perlu dikaji semula. Menggunakan kekerasan itu saya rasa definisinya cukup luas dan cukup bahaya kalau orang itu gunakan kuasa, dan akan menimbulkan masalah yang lain pula. Ada ketegangan antara penghuni dengan pihak MC. Dan saya nak tanya, adakah pihak kementerian dalam rangka rang undang-undang ini mendapat feedback daripada pelbagai stakeholders? Apakah tak ada cara lain selain menyita bangunan, menyita kediaman itu untuk mendapatkan semula bayaran charge itu? Dan saya rasa perlu ada cara lain. Dan pernah saya sendiri tengok pun ada pengalaman tu, bahawa kalau ada di Kuala Lumpur ni, kalau ada kondominium ataupun rumah-rumah apartmen yang tak membayar charge perkhidmatan itu, maka bekalan air kepada unit itu akan disekat. Dan saya nak tanya, adakah dalam rang undang-undang ini masih ia dapat dilaksanakan oleh pihak MC? Adakah kuasa itu diberikan kepada MC? Dan saya rasa itu tak patut. Sebab bekalan air itu adalah juga satu kemudahan yang asas, yang tak sepatutnya kalau orang itu tak membayar, dia sekat bekalan air itu. Dan saya harap ini pihak kementerian mungkin mencari satu pendekatan lain, bagaimana charge itu memastikan bahawa setiap pemilik rumah itu membayar charge perkhidmatan ataupun charge penyelenggaranya tanpa kita resort kepada satu cara kekerasan. Dan saya harap ini dapat juga kita kaji bersama-sama bagaimana mencari satu pendekatan yang lebih baik selain menggunakan kekerasan untuk mengambil alih harta alih mereka. Perkara yang ketiga berkenaan dengan Seksyen 59. Datuk Ketua, saya melihat Seksyen 59 ini ialah kewajipan dan kuasa perbadanan pengurusan. Saya melihat dalam Seksyen 59 ini, kurungan 2, kuasa perbadanan pengurusan, kurungan H, ada menyebut bahawa perbadanan pengurusan ada kuasa untuk meminjam wang yang dikehendaki oleh perbadanan pengurusan dalam menjalankan kuasanya atau melaksanakan kewajipannya. Saya nak mempersoalkan apakah kewajaran kuasa itu diberikan kepada pihak perbadanan pengurusan untuk meminjam wang. Mengapakah mereka perlu membuat pinjaman wang untuk melaksanakan tugas mereka? Kerana sepatutnya mereka mengutip charge perkhidmatan, charge penyelenggaraan, dan ada sinking fund kalau untuk rumah-rumah kos yang mereka bertinggi, yang mereka uruskan sendiri. Mengapakah kewajaran itu ataupun kuasa itu diberikan kepada perbadanan untuk meminjam wang? Dan Crossa ini juga saya rasa sangat bahaya. Dia kata untuk meminjam wang.
meminjam wang daripada bank ke ataupun meminjam wang daripada Along. Sebab meminjam wang, saya pasti tak banyak bank yang akan memberikan pinjaman kepada Perbadanan Pengurusan. Dan apabila pinjaman itu telah dibuat, mungkin setahun dua, orang itu tukar. Ada AGM, pihak AJK itu tukar. Dan pinjaman itu, siapa yang akan langsaikan? Apakah tanggungjawab orang yang membuat pinjaman itu? Dan saya rasa harap ini dapat dikaji semula. Kerana kalau perbadanan itu diberikan kuasa untuk meminjam wang, mungkin akan berlaku masalah hutang dan sebagainya. Kalau tahu saya, kalau society pun ataupun pertubuhan tidak boleh membuat pinjaman bank, apatah lagi ini Perbadanan Pengurusan yang setiap tahun ada AGM yang boleh tukar AJK mereka. Dan saya rasa ini perlu pihak kementerian memberikan penimbangan supaya kosa ini dikaji semula dan tidak memberikan kuasa mutlak kepada Perbadanan Pengurusan untuk membuat pinjaman bagi pihak bangunan tersebut. Keempat, Datuk Yang Dipertua, soal integriti. Untuk rumah-rumah kos tinggi ataupun kos sederhana dan tinggi, kondominium, pasar raya, shopping mall, bangunan-bangunan pejabat dan sebagainya yang juga tertakluk dalam undang-undang ini, strata management mereka, soal integriti adalah sangat penting. Kerana kita memberikan kuasa kepada Perbadanan Pengurusan, management body ini, untuk mengambil perkhidmatan-perkhidmatan seperti penyelenggaraan, pembersihan, keselamatan, penyelenggaraan lift dan sebagainya. Dan kontrak-kontrak ini mungkinnya berkos tinggi. Mungkin dalam ratusan ribu, puluhan ribu, mungkin jutaan ringgit pun mungkin. Jadi saya rasa soal integriti ini tidak dititik beratkan. Dalam rang undang-undang ini yang saya telah baca, bahawa dia memberikan kuasa kepada Perbadanan Pengurusan untuk mengambil perkhidmatan, untuk melantik kontraktor-kontraktor. Tetapi soal integriti tidak dinyatakan. Kalau, saya bagikan contoh, kalau AJK ataupun pengurusi perbadanan itu ada conflict of interest, dia sendiri ada perkhidmatan itu, dan dia lantik syarikat dia sendiri ataupun syarikat keluarga mereka untuk menjalankan perkhidmatan untuk Perbadanan Pengurusan itu, apakah ini tidak ada satu unsur conflict of interest, unsur integriti, unsur rasuah yang berlaku? Jadi saya rasa ini satu penekanan yang perlu diberikan dalam aspek ini, dalam undang-undang ini, supaya sesiapa yang memegang amanah ataupun menduduki dalam pengurusan perbadanan ini, mereka tak boleh melantik kontraktor-kontraktor ataupun menganugerahkan perkhidmatan-perkhidmatan ini kepada syarikat-syarikat yang mereka ada kepentingan ataupun syarikat-syarikat keluarga mereka. Dan saya rasa ini perlu diberikan pertimbangan juga supaya kita menjaga integriti perbadanan ini. Kerana orang-orang ini diberikan amanah, mereka adalah pemegang amanah bagi pihak penduduk ataupun pemilik-pemilik tanah, pemilik-pemilik strata ini. Dan perlu kita ada satu kawalan supaya benda-benda ini ataupun unsur-unsur ini dapat dijaga keharmonian di antara Perbadanan Pengurusan dengan pemilik-pemilik strata. Kelima, Datuk Mentua, berkenaan dengan insurans. Saya nampak dalam rang undang-undang ini, daripada Seksyen 93 ada beberapa seksyen yang mewajibkan Perbadanan Pengurusan untuk mengambil insurans untuk bangunan tersebut. Saya mengalu-alukan kuasa ini kerana saya rasa insurans itu adalah cukup penting untuk menjamin keselamatan, memberikan satu perlindungan kepada bangunan tersebut. Cuma saya tidak melihat bahawa walaupun ada disebut kewajipan, apakah yang berlaku ataupun adakah hukuman dikenakan kepada pihak pengurusan, Perbadanan Pengurusan, sekiranya mereka lalai, mereka tidak memberi insurans. Kerana walaupun dikatakan kewajipan, tapi tak ada ayat yang mengatakan mereka akan menerima hukuman atau tidak, sekiranya mereka tidak menjalankan tanggungjawab ini. Kerana bagi saya ini cukup penting. Kalau berlaku apa-apa kemalangan, katakanlah kebakaran berlaku terhadap bangunan itu, kalau pihak Perbadanan Pengurusan tidak melindungi bangunan itu dengan insurans, kebakaran berlaku, musnah, terbakar, apakah yang terjadi? Jadi ini akan tidak memberikan satu perlindungan secara total kepada pihak penghuni, pihak pemilik strata tersebut. Dan saya harap ini dapat diperjelaskan oleh pihak Yang Berhormat Menteri nanti dalam pengurungan, supaya section insurance ini dapat diperjelaskan kewajipan itu dan apakah mekanisme untuk memastikan setiap Perbadanan Pengurusan itu menginsurансkan bangunan-bangunan yang mereka bertanggungjawab itu. Yang terakhir, Datuk Mentua, berkenaan dengan tribunal, saya juga melihat bahawa dalam rang undang-undang ini ada section-section yang menyebut bahawa satu tribunal akan ditubuhkan. Saya
bersetuju bahawa pendekatan penubuhan tribunal ini penting untuk menyelesaikan apa-apa perbalahan, apa-apa permasalahan antara penghuni dan juga pihak perbadanan. Apa-apa masalah yang timbul, kita boleh rujuk kepada tribunal. Sekurang-kurangnya ada satu badan yang kita boleh rujuk apabila ada masalah berlaku. Cuma saya harap tribunal untuk pengurusan strata ini dapat diperkemaskan lagi daripada tribunal yang telah ditubuhkan oleh pihak KPKT untuk tribunal perumahan. Kerana tribunal perumahan, walaupun saya rasa tribunal perumahan juga membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan pihak pemaju dengan pembeli, tetapi saya rasa kemudahan tribunal itu, perumahan itu tidak cukup. Tribunal perumahan itu setahu saya dia hanya berpejabat di Kuala Lumpur, di pusat Bandar Damansara. Tetapi di negeri-negeri lain, apabila pembeli-pembeli rumah di negeri-negeri lain ada masalah, mereka terpaksa datang ke Kuala Lumpur untuk membuat aduan mereka. Dan saya harap kalau tribunal ini ditubuhkan nanti, setiap negeri, khususnya negeri-negeri yang ada banyak rumah-rumah ataupun unit-unit strata ini, dapat ditubuhkan tribunal itu, dan supaya memudahkan pihak pengadu mereka membuat aduan di negeri-negeri mereka tanpa datang ke Kuala Lumpur untuk membuat sebarang aduan. Dan saya harap penjelasan mengenai tribunal ini, ya, negeri Pulau Pinang khasnya nak meminta supaya ada satu tribunal ditubuhkan di situ kerana ada banyak masalah mengenai strata title ini. Saya harap menteri boleh mentimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya seperti yang saya katakan, saya haraplah setiap negeri, khususnya negeri-negeri yang ada banyak unit-unit strata ini, diberikan ataupun ditubuhkan pejabat-pejabat tribunal ini untuk memudahkan rakyat untuk membuat sebarang aduan. Jadi saya dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ketua, dan saya harap apa-apa cadangan tadi dapat diambil pertimbangan, diberikan pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak kementerian. Terima kasih.